Saya nak mengajar Tuan Guru Haji Hadi Awang lah. Matematik. Okay, matematik Sekarang ini, sebelum ini, PN ada 70, berapa? 70 lebih. So, dalam masa yang sama, PAS sekarang ini keliru. PAS mula keliru. Kelirunya dia, kalau perasan, Hadi lepas ni dia sebut Pakatan Harapan, dia tak sebut UMNO. Dia mula attack Pakatan Harapan. Dia kata bahawa PAS sebelum ini khianat. Tak khianat. Khianat, tak khianat. Kita baca kenyataan ini. PAS tak pernah isytihar bermusuhan dengan UMNO, kata Hashim. PAS menjagakan UMNO boleh berakhir apabila PRU16 dilangsungkan nanti. Jangka hayat UMNO boleh berakhir. Musyidul Am PAS, Hashim Jani berkata dia meramalkan UMNO berkubur kerana ahli dan penyokong mereka didakwa menolak kerjasama dengan DAP. Pun begitu, Hashim berkata UMNO masih berpeluang diselamatkan jika parti itu kembali bekerjasama dengan PAS dan PN atas dasar perpaduan ummah. Majoriti akar umbi dan penyokong UMNO tidak sehaluan dengan Presiden Parti Ahmad Zahid. Ramai pemimpin parti juga tidak berani menyuarakan pendapat atau menentang Zahid dalam hal berkaitan parti. Jelasnya bantahan UMNO diterjemahkan dalam kegagalan UMNO mencapai kemenangan yang diharapkan dalam 6 pilihan negeri selain pilihan raya kecil di Kemaman yang berakhir baru-baru ini. Jika kepentingan UMNO terus dibawa sekarang, tidak mustahil PRU16 UMNO akan terus berkubur. Saya komen ini dulu, tuan-tuan. So, adakah PAS mengatakan bahawa UMNO kuat di Kemaman dan kekalahan UMNO di Kemaman itu bukan kerana PAS kuat, tetapi kerana UMNO bekerjasama dengan DAP? Adakah itu yang Hashim Hashim ni mengatakan? Adakah itu yang Musyidul PAS Hashim Jassin ni katakan? Maksudnya kalau UMNO tak bersama dengan DAP, UMNO boleh menang dekat Kemaman. Dan kedua, dia lupa pelangai UMNO menang. So, dia bukan isu Melayu tolak, saya kata, macam saya kata tempoh hari. Dia dekat mana UMNO tersebut berada? Kalau kita tengok Melaka, UMNO pegang. Johor, UMNO pegang. Perak, UMNO pegang. Pahang, UMNO pegang. So, 4 negeri UMNO dah pegang. Johor, Melaka, Perak, Pahang. 4 negeri UMNO pegang. PAS pegang 4. Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu. So, 4-4. So, dekat mana yang dikatakan bahawa UMNO tak kuat? Dalam konteks ini, dalam konteks PAS dengan UMNO ni. Sebenarnya, macam saya kata, dia bukan isu itu. Dia isu sekarang ni, dia orang masih nak entice. Masih lagi nak menggoda. Masih lagi nak menarik UMNO ini untuk bersama. So, itu komen daripada Ahmad Mazlan. PAS bersatu pernah umum nak gantikan UMNO. Seorang pemimpin kanan UMNO hari ini pantas menyanggah kenyataan Hashim Jassin bahawa parti itu akan berkubur jika mereka menolak untuk kembali bersama PAS. Sebaliknya, kata Ahmad Mazlan, kedudukan PAS itulah yang mungkin menyumbang kepada terkuburnya UMNO pada masa hadapan. Merujuk kepada situasi semasa di Kelantan, Kedah dan Terengganu, Ahmad berkata, tiadanya kerusi yang signifikan oleh UMNO di negeri tadbir PAS akan menyungkarkan parti terbabit untuk berkembang. Katalah kita bersama dengan mereka di Terengganu. Berapa kerusi yang UMNO boleh dapat? Tak ada. Sebab kerusi Dewan Undangan Negeri mereka miliki dan semua kerusi parlimen mereka miliki. Tapi kalau masuk pun tak ada kerusi, pergi bersama dengan PAS Terengganu, kerusi pun tak ada. Pergi dengan PAS Kelantan, kerusi pun tak ada. Bagaimana UMNO nak berkembang? Pada pandangan saya, UMNO mungkin terkubur kalau bersama dengan PAS. Itu adalah antara punca kerana apabila kita berada dengan mereka, kita ada masalah untuk mengembangkan UMNO. Jadi apabila kita berada dengan mereka, mungkin kita berkubur. Bukan begitu katanya. Pada pagi tadi, okey. So, kenyataannya benar. Isu dia, katakanlah PAS bersama dengan UMNO. Kan? So, berapa kursi dia nak bagi UMNO kat Kelantan, dekat Terengganu, dekat Kedah, dekat Perlis? Negeri-negeri yang dikuasai oleh PAS. Adakah mereka sanggup nak lepaskan kerusi-kerusi yang mereka dah menang? Semata-mata nak bekerjasama dengan UMNO dan bersatu? Ataupun mereka akan bersikap seperti mereka PAS bersama dengan bersatu. Bersatu dipinggirkan. Tak jadi jawatan EXCO, bagilah jawatan EXCO, jangan tak bagi. Kerusi pun bagi kerusi yang susah nak menang. Kalau bertanding pun susah nak menang. Nasiblah kalau menang. So akhirnya kalau bergabung, adakah akan berlaku keadaan sedemikian? Itu persoalan. Jadi, it's valid lah soalan yang dikemukakan oleh Ahmad Mazlan tadi kan. It's valid question. Itu adalah satu question yang valid. Another thing is, macam saya kata awal dulu masa kerajaan tumbang, saya kata ketiga-tiga parti ini mereka mempunyai market yang sama. Bersatu, PAS, UMNO, mereka mempunyai market yang sama, iaitu orang Melayu Islam.
So akhirnya mereka terpaksa berkongsi market yang sama. Mereka terpaksa berkongsi apa orang kata produk yang sama kepada market yang sama. Jadi akhirnya rakyat terpaksa ataupun pengundi terpaksa memilih di antara ketiga-tiga ini yang mana yang terbaik. Pengundi terpaksa memilih di antara ketiga-tiga ini yang mana yang terbaik. So akhirnya pecah 3. Undi mereka pecah 3. Dan kelebihan PAS pada waktu itu, kerana mereka ada dana dan ratusan juta ditaburkan di dalam social media untuk menyebarkan fitnah. Kalau tuan-tuan ingat zaman PRU dan PRN, terutamanya PRU, scroll-scrollnya influencer. Scroll-scrollnya muka dia orang. Scroll-scroll influencer pakai baju dia orang je tuan-tuan. Pakai baju PAS je pada waktu itu. Bayangkan berapa dia bayar influencer. Kalau tak puluh ribu, ratus ribu tak lari tuan-tuan. Puluh ribu, ratus ribu tak lari tu. Itu belum cerita iklan. Saya dengar ratusan juta hanya untuk iklan saja. Ringgit untuk iklan saja. Compare dengan Pakatan Harapan, langsung tak ada. Bukanlah tak ada, langsung ada. Jumlah tak sampai pun juta lah, ratus ribu, puluh ribu je kot. Terlalu kecil jumlah dia. So daripada situ kita dapat nampak betapa mereka ini tidak akan pergi apa orang kata, selepas inilah saya nampak macam mana keadaan dia orang. Adakah mereka boleh pergi jauh dan boleh pergi lagi dengan apa orang kata, dengan dana yang serba kekurangan yang ada ini. Bayangkan tuan-tuan, sekarang ni nak bayar 600,000 harakah pun dia tak mampu. I mean, bukan harakah, yang print harakah tu, dia orang tak mampu tuan-tuan. 600,000 je. So, yelah. Kan? So, nasib lah. Itu hadiah awang lah. Kena tentukan. Baik. Habis kat situ. Ni, laporan polis telah dibuat dengan Hadi berkenaan dengan kenyataan Haji Hadi. Berkenaan dengan kenyataan bahawa cara golongan munafik menentang Islam diikuti oleh Israel dan Pakatan Harapan. Nah, kalau perasan disebut sini, disebut Pakatan Harapan, dia tak sebut UMNO. Kita kena pandai read between the lines. So saya akan baca, boring sikit tapi tak apa, kita dengar dan kita nilai sendiri. Cara golongan munafik menentang Islam diikuti Israel dan Pakatan Harapan. Okay. Allah berfirman dalam surah Munafikun, mereka orang-orang kalangan munafik akan mengatakan kepada orang asar, janganlah kamu memberikan perbelanjaan kepada orang muhajirin yang ada di sisi Rasulullah SAW supaya mereka bubar, iaitu meninggalkan Rasulullah. Padahal kepunyaan Allah juga pemedaran langit dan bumi, tetapi orang munafik itu tidak memahami. Dalam ayat ini, orang munafik mengatakan kepada golongan ansar, kepada orang asar, janganlah kamu memberi perbelanjaan. Maksudnya jangan bagi duit belanja kepada orang muhajirin ni. Dia macam menghasut lah orang muhajirin supaya nanti diorang akan, orang muhajirin akan tinggalkan Rasulullah. Okay. Tapi Allah kata pembenaran di langit dan di bumi. So daripada ayat ini Hadi membahaskan, dia kata, okay, dia pun mengupas ayat ini. Alright. Okay. Para ulama mentafsirkan pengajaran diambil dengan lafaz yang umum, bukan dengan sebab yang khusus pada masa ayat itu diwahyukan. Okay. Ini adalah kaedah usul. Ayat tadi menceritakan ucapan golongan munafik pada zaman Rasulullah. Mereka berkempen agar sekatan ekonomi dilakukan supaya golongan asar, iaitu golongan Madinah, tidak memberikan sumbangan kepada orang yang beriman kepada Rasulullah. Hal ini demikian supaya mereka beriman dalam keadaan kesusahan kerana tak ada perbelanjaan. Lalu mereka tidak lagi bersama Rasulullah. Dia nak bagi tahulah sekarang ini dia orang macam itulah keadaannya. Baik. Begitulah hujah dalam menyekat peruntukan keuangan, royalti petroleum dan sebagainya kepada negeri Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. So kita ambil part tu dulu. Dia kata royalti petroleum. Okay. Tiada royalti petroleum. Baik. Dia kata disebabkan itu, macam juga orang munafik menyekat, begitulah Pakatan Harapan. Sebagai macam mana orang munafik ini telah menyekat petroleum. Disebut petroleum. So dia kata kesimpulan dekat situ, kita ambil konteks tu dulu. Siapa yang menyekat petroleum kepada Kelantan dan Terengganu adalah munafik. Betul? Betul tak tuan-tuan? So kita ambil siapa yang menyekat petroleum kepada Kelantan dan Terengganu adalah orang munafik. Sama macam orang munafik. Betul? Baik, saya tunjuk satu artikel. Tahun artikel ini adalah 2021. 2021. Tiada royalti petroleum untuk Kelantan. Hanya wang ehsan Tengku Zafrul. Menteri Keuangan Tengku Zafrul berkata Petronas tidak akan membuat royalti tunai kepada mana-mana negeri di Semenanjung, termasuk Kelantan, termasuk Terengganu.
Tahun ini bila artikel ni tuan-tuan, November 25, 2021. Siapa kerajaan PAS? Soalan saya, PAS munafik ke? Adakah PAS munafik pada waktu ini tuan-tuan kerana menyekat petroleum kepada Kelantan dan Terengganu? Pada November 2021, PAS melalui Tengku Zafrul telah menyatakan bahawa negeri-negeri di Semenanjung termasuk Kelantan dan Terengganu tidak layak mendapat royalti kerana lebih daripada 3 nautical mile menurut Undang-Undang Petroleum Act Development 1974. Kerajaan pada waktu itu adalah kerajaan PAS yang memerintah. Soalan saya, adakah PAS itu munafik berdasarkan tafsiran daripada Hadi Awang tadi? Hashtag PAS munafik tuan-tuan. Tolong. Hashtag PAS munafik. Sekarang ini hashtag PAS munafik. Soalan saya mudah. 2021, bila disebut royalty tidak diberikan, adakah Hadi Awang meludah ke muka dia sendiri mengatakan bahawa PAS itulah munafik kerana dia telah menarik balik royalti daripada Kelantan dan Terengganu dan diumumkan oleh Menteri Keuangan yang dilantik oleh PAS sendiri sewaktu mereka menjadi kerajaan pada tahun 2021. Itu soalan saya. Okay? So, kita baca lagi. Right. Okay, kita baca lagi. Demikian juga kepada wakil PAS yang dan rakan Perikatan Nasional bersama dengan PAS dikuasai oleh orang Melayu supaya mereka tidak lagi punya duit nanti, maka rakyat tidak akan menyokong mereka. Ini tidak dilakukan kepada parti selain daripada PAS. Apakah kerana wajah Islam pada PAS menyebabkan mereka berbuat demikian? Adakah kerana wajah Islam pada PAS? Tuan-tuan, saya nak tanya. Sewaktu PAS memerintah pada tahun 2021, 2020-2022, adakah PAS menidakkan bantuan ataupun menidakkan peruntukan kepada pembangkang? So, pada waktu itu, soalan saya sekali lagi, berdasarkan kepada garis panduan yang ditetapkan oleh Tuan Guru Haji Hadi Awang, adakah PAS pada waktu itu sebagai PAS munafik? Hashtag PAS munafik. Kerana peruntukan tidak diberikan kepada pembangkang sewaktu PAS memerintah pada 2020 sehingga 2022. Sehinggalah dimeterai perjanjian MOU di antara Ismail Sabri dan juga pembangkang barulah dapat. Saya nak cerita tuan-tuan. Sebenarnya, kerajaan ini telah memberikan peruntukan segala-galanya dengan penuh sama rata, malah lebih kepada kerajaan seperti Kelantan. Belanjaan pembangunan, semua perbelanjaan daripada education, luar bandar, kemiskinan, semua negeri dapat. Mengikut keperluan masing-masing. Yang tak dapat ahli parlimen mereka saja untuk bayar apa tuan-tuan? Office dia. Untuk belanja office dia je tak dapat. Yang tu je. Tapi saya nak cerita. Kalaulah, okey, dia kata, tak memberi peruntukan kepada pembangkang, maka itu adalah munafik. Saya kontak YB di Kelantan. Dia ada 2 orang YB. Satu Amanah, satu BN di Kelantan. Ada 2 orang je. Saya tanya dia, adakah YB menerima peruntukan sama seperti kerajaan Kelantan, adun Kelantan? Dia adun pembangkang. Dia kata tidak. Dia kata tak, tuan. Dia kata tidak. Saya boleh, saya tak boleh tunjuk WhatsApp dia lah, tapi saya boleh bacakan WhatsApp beliau. Betapa beliau mengatakan tidak. Kami sebagai pembangkang, kami tidak mendapat peruntukan yang sama rata seperti adun kerajaan. Adun kerajaan dapat lebih. Soalan saya kepada Haji Hadi Awang, kalau menyekat peruntukan itu adalah dikatakan sebagai munafik, adakah PAS Kelantan itu menurut Haji Hadi Awang, fatwa beliau sekarang ini adalah munafik? Kerajaan munafik. Soalan saya, adakah kerajaan PAS Kelantan itu munafik? Berdasarkan kepada dalil-dalil yang diberikan oleh Tuan Guru. Tuan-tuan, lima takulu lama la taf'alun kabura maqtan indallahi an takulu ma la taf'alun. Surah As-Saff. Kenapa kamu berkata perkara yang kamu sendiri tidak lakukan? Besar kemurkaan Allah. Kamu berkata benda yang kamu tak lakukan. Saya baca. Saya tanya, berapa yang YB dapat dan berapa yang YB tak dapat? Dia kata sewa office 600, utilities dan lain-lain. RM600 je tuan-tuan. Tak apalah. Masuk dalam allowance adun. Tu dapat. Yang tak dapat adalah bajet untuk pembangunan. Aktiviti dun. Seperti projek 3 rumah, 2 fak, step dun dan lain-lain. Tak dapat. Di Kelantan.
So kalau menggunakan logik akal Tuan Guru Haji Hadi Awang, Tuan Guru yang paling hebat menurut orang PAS, so adakah kerajaan Kelantan itu munafik? Saya baca lagi. Mengikut amalan demokrasi dan adat serta adabnya, setelah pilihan raya, parti yang menubuhkan kerajaan wajib memberi peruntukan kepada semua rakyat. Saya tanyakan, adakah rakyat Kelantan tidak mendapat peruntukan perbelanjaan daripada kerajaan pusat? Adakah pembangunan, wang-wang pembangunan itu tidak terdapat ataupun tidak diberikan kepada rakyat negeri Kelantan? Adakah sedemikian? Saya bacakan kenyataan daripada Perdana Menteri. Saya bacakan kenyataan daripada Perdana Menteri. Tetapi kerajaan negeri Kelantan sendiri tak bagi kepada aduan pembangkang dia. So kalau ikut logik ini, hashtag PAS munafik, tuan-tuan. Kalau inilah dikata, kalau PH munafik, maka PAS juga adalah parti yang munafik. Hakikatnya Kelantan penerima bantuan, ini 2018. Saya nak kena cari yang awal sikit. 2018 pun, ini 2018. Pun yang terbesar, tuan-tuan. 2018 pun yang terbesar. 2023. Kelantan antara negeri terima peruntukan terbesar belanjawan madani Perdana Menteri. Kerajaan tidak menafikan hak rakyat di Kelantan walaupun ia adalah negeri pembangkang. Anwar Ibrahim berkata, walaupun terdapat perbezaan politik, namun rundingan dan perbincangan sentiasa dilakukan. Apabila saya menjadi Perdana Menteri, saya tak mau zalim, nafikan hak rakyat dan buat tuduhan palsu untuk sumbat orang dalam penjara, walaupun itu sudah saya lalui. Jadi sekarang ini kena runding molek-molek apa yang boleh diselesaikan. Masalahnya pembangkang tak datang pun nak runding. Beliau berkata demikian, pada masa itu menyampaikan peruntukan 7 juta. Isu bekalan air dan banjir itu utamakan kerana ia melibatkan rakyat. Malah peruntukan sejumlah 100,863,258 ringgit turut disalurkan kepada Imam, Bilal, Sial, Tok Amir, Guru Takmir, Guru Kelas dan Fardul Ain Kafah di negeri ini, kata beliau, di Kelantan. Dalam belanjawan madani, projek tadahan air, naik taraf jalan Pak Badul ke Melo, pembinaan jambatan Palembang, termasuk projek baru Sungai Golok, katanya. Beliau berkata selain keperluan peruntukan sekolah SARS yang pernah dihentikan oleh Mahathir pada tahun 1999, akan dikaji semula, dah pun diberikan tanpa memilih mana-mana kelompok, biar sama rata kerana menurutnya itulah peranan institusi, tuan-tuan. Kadang-kadang kita baca balik. Kita baca. Dia kata, inilah petunjuk Allah kepada makhluknya bernama manusia yang ditugaskan memakmurkan bumi dan mentadbirnya. Allah yang Maha Berkuasa menunjukkan wajib bagi dirinya berlaku adil kepada makhluknya, maka Allah memberikan rezeki kepada semua hambanya, sama ada yang taat maupun derhaka. Betul. Apabila hukum derhaka bagi seorang hamba itu dimasukkan dalam hisab yang berasingan, namun keperluan hidupnya tetap dijamin oleh Allah dengan adil. Kesalahan akan dibaca dengan adil pada hari kiamat. Betul. Termasuklah kesalahan kerajaan PAS yang menidakkan peruntukan pembangkang, kalau dikatakan itu sebagai satu kesalahan. Saya tak baca ayat ni. Inilah konsep yang dinamakan sebagai demokrasi moden. Adapun sikap memaksa rakyat untuk menyokong dan mendukung apa saja ialah amalan purba jahiliah yang turut diamalkan oleh Yahudi, Zionis, Israel di Palestin. Mereka menolak harakah Mukawamah Al-Islamiyah yang menang secara majoriti dalam pilihan raya dengan membenarkan perturunan PLO yang menang majoriti. Apa kaitan yang ni dengan yang dia sebut dia kata inilah demokrasi moden. Seolah-olah demokrasi moden ni salah daripada segi agama, tapi dalam masa yang sama dia kata Hamas masuk pertandingan pilihan raya. Dalam masa yang sama PAS pun masuk pertandingan pilihan raya. So kalau benda itu haram, kenapa masuk? Jadi dia kata, maka konsep yang digunakan pakai oleh PH menapati demokrasi diamalkan oleh Israel terhadap kerajaan Hamas di Palestin yang memenuhi pilihan raya dan macam majoriti mencukupi. Namun PLO sebagai kumpulan minoriti tunduk kepada boneka Zionis dan Amerika Syarikat menubuhkan kerajaan dengan mengikut telunjuk mereka. Saya ambil yang ni. Dia kata konsep PH, ialah di mana yang majoriti menang tak dapat jadi kerajaan. Yang minoriti menang tiba-tiba boleh jadi kerajaan. Macam PLO tiba-tiba boleh jadi kerajaan. Baik. Saya nak mengajar Tuan Guru Haji Hadi Awang lah matematik.
Okay, matematik Sekarang ini, sebelum ini, PN ada 70, berapa? 70 lebih kursi. Tolak 5, tuan-tuan, dia tinggal berapa? Tuan-tuan, tolak 5 tinggal berapa? Kursi Pakatan Nasional berapa sebelum ni? Saya lupa lah. Kat komen berapa? Ah, 74, betul. 74 kan? Betul kan? 74. So, bila 74 kerusi, okay, 74. Pakatan Harapan ada 80 lebih kerusi. Pakatan Harapan ada 80 lebih, Perikatan Nasional ada 74. Soalan saya kepada Tuan Guru Haji Adi Awang, siapa majoriti? Kalau Perikatan Nasional jadi kerajaan, yang tu betul. Maka PAS akan jadi macam Israel tu. Zionis, bukan Israel tuan-tuan. Kita kadang-kadang Israel lah tuan. Bukan Israel, dia Zionis. Israel ni nama Nabi Yaakob. Sebab itu dia panggil Bani Israel. Anak kepada Israel. Bani Israel, Israel ada nama lain bagi Nabi Yaakob. Jangan kita kata itu. Kita kata Zionis. Golongan inilah yang minoriti. Sekarang ini 69 ke 80, 90 campur 159 ni yang majoriti. Yang mana satu? Tak, tuan-tuan, saya nak tanya, yang mana satu majoriti? Tiba-tiba dia kata, seumpama Hamas menang majoriti, PLO tak menang majoriti, tapi PLO jadi kerajaan. Inilah dia, Zionis yang kejam, dia kata. Kalau kamu jadi kerajaan, Hadi Awang, maka dialah Zionis itu. Maka dialah yang sebenarnya minoriti tiba-tiba jadi kerajaan. Yang majoriti, Pakatan Harapan. Bila gabung dengan orang lain, akhirnya membentuk 150 lebih kursi. Salam 51. So, siapa yang munafik? Siapa yang Zionis? Siapa, tuan-tuan? Okey. Saya tambah sikit kataan. Disebut. Dia kata, Parti Keadilan sebagai parti minoriti kini memimpin kerajaan boneka pragmatik liberal. Situasi seperti ini seperti PLO mencapai keputusan minoriti, memberi hak kepada Israel dan Amerika Syarikat. Baik, saya jawab macam ni. Sewaktu bertanding dalam PRU yang lepas, bendera mana kita pakai? Sewaktu bertanding dalam PRU yang lepas, Pakatan Harapan, PKR, DAP, Amanah, pakai bendera apa? Bendera PKR ke bendera Harapan? Itu soalan saya pertama. Soalan yang kedua, kenapa dalam bab kerajaan majoriti dia sebut Perikatan Nasional? Tetapi bila menyentuh kerajaan, dia sebut PKR. Dia tak sebut Pakatan Harapan. Kenapa? Kenapa bila menyentuh soal kerajaan, perpaduan, dia tak sebut perikatan itu, gabungan itu. Dia sebut PKR. Kenapa dalam bila menyentuh hal dia sebut Perikatan Nasional? Kalau tolak bersatu, berapa tinggal kerusi PAS? Sebenarnya, hakikatnya. Tolak bersatu, berapa tinggal kerusi PAS? Adakah cukup PAS nak jadi kerajaan? Tiba-tiba dia nak claim dia sebagai majoriti? Salam 51. Tuan-tuan, saya rasa dia dah nyanyuk ni. Tapi yalah, kita menarik kan. Kita tarik nak baca artikel apa yang ditulis. Kita baca lagi. Okey, dia baca buat ayat Quran sebagainya. Mereka menjalinkan kerjasama bagi mendapat kuasa walaupun dengan menjadi alat sementara kepada musuh Islam dan tidak peduli akan hilangnya kuasa Islam. Okey. Dia kata, apabila gabungan Pakatan Harapan ini berlaku dengan BN, dengan Pakatan Harapan BN dan juga kerajaan inilah, maka hilang kuasa Islam. Seolah-olah demikian. Tuan-tuan, saya nak tanya ni. Tuan-tuan dah kafir belum? Tuan-tuan dah keluar Islam ke? Oh tak, nanti cerita nanti ni saya dah dengar sejak 30-20 tahun dulu lah. Cerita nanti ni. Dan tuan-tuan kena ingat, PAS pernah bersama dengan DAP. Bersatu pernah bersama dengan DAP. Siap peluk lagi tuan-tuan Hadi Awang dengan Lim Guan Eng dengan Lim Kit Siang. Adakah pada waktu itu Islam tak terancam? Adakah pada waktu itu Islam tak hilang? Pada waktu itu dipanggil apa? Tahaluf siasi. Oh, dia punya ayat tuan-tuan. Tahaluf siasi. Arab. Tahaluf siasi, tak ada masalah. Sekarang ni apa? Tenggelup siasi.
Orang Semenanjung tak faham perkataan tenggelup. Orang Sarawak faham lah. Sekarang apa? So, siapa yang munafik ni sebenarnya, tuan-tuan? Saya nak tanya. Siapa yang munafik? Pakatan Harapan tak pernah tinggalkan rakan-rakan. Pakatan Harapan still bersama dengan Amanah yang dulu bersama dalam PAS. Dia tendang keluar. Pakatan Harapan tetap bersama dengan DAP. Setia kawan itu tetap ada. Tetapi yang mengkhianati kawan, PAS. Bersama Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat khianat. Nak tumbangkan kerajaan bersama dengan UMNO. Bila bersama dengan UMNO, tembang, terajang UMNO, tikam belakang bersama dengan Bersatu. Bila bersama dengan Bersatu, nak balik kepada UMNO. Dia macam pelacur, tuan-tuan. So, dia macam pelacur. Dekat mana dia boleh untung? Sebab itu saya kata Hadi ni dia berjaya sebab dia punya paradigma ataupun dia punya konsep politik dia adalah matlamat menghalalkan cara. Al-ghayah tubasilu wasilah. Matlamat menghalalkan cara. Kita baca lagi. Adapun kumpulan Islam yang istiqamah menjadikan ayat Al-Quran tersebut sebagai sempadan atau garisan merah yang tidak boleh diteruskan perjalanan kerana langgar Allah akibat yang buruk kepada umat Islam. Mereka melakukan tindakan yang salah dan sesat disanggup sedia bersumpah demi bilangan bai'ah dan syahidah firman Allah SWT. Ayat Quran tersebut. Tuan-tuan, saya nak cerita. Tidak ada dalam Pakatan Harapan selagi mana orang Islam di dalam Pakatan Harapan itu menolak Islam. Tidak ada. So itu saya berdebat dengan Walaon PAS. Saya terkejut, dia kata, oh jadi ada Islam liberal. Saya kata tidak ada wujud Islam liberal. Islam adalah Islam. Tak ada wujud Islam PAS. Tak ada wujud Islam Wahabi. Tidak ada wujud Islam Asy'ari. Tidak ada wujud Islam. Tak ada. Islam adalah Islam. Islam itu tidak tersudut dengan golongan-golongan ini. Golongan-golongan ini yang tersudut dengan Islam. Tapi Islam tidak tersudut dengan golongan-golongan ini. Sebab itu Islam boleh berkembang di mana-mana saja. Dalam sistem apa sekalipun. Islam boleh berkembang dalam sistem komunis. Islam boleh berkembang dalam sistem demokrasi. Islam boleh berkembang dalam sistem liberal. Islam boleh berkembang dalam apa-apa sistem sekalipun kerana Islam mempunyai kebolehan dan kemampuan berasimilasi dengan mana-mana sistem selagi mana konsepnya tidak menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Yang ini orang PAS kena belajar. Konsep ini yang diorang tak faham sebenarnya. Jadi mereka memperjuangkan kononnya kita tak Islam sekarang ni. Kita nak meruntuhkan kejahilan. Itu yang disebut kejahilan tadi. Dan kita nak menegakkan Islam di atasnya. Di atas apa? Menuntuhkan Islam untuk menegakkan Islam di atas Islam. Islam siapa? Kamu nak meruntuhkan Islam apa? Adakah kamu katakan masjid, surau, kafah, institusi agama di dalam negeri-negeri ini tidak Islam? Tuan-tuan, dia tidak ada istilah 99% Islam. 98% Islam. 95% Islam. Islam adalah Islam. Dia sama ada kau satu atau kosong. Islam atau tak Islam. Sebab Islam menyentuh persoalan akidah. Dia kata, Al-Quran mengatakan hendaklah kamu masuk ke Islam secara kafah. Masuk secara sepenuhnya. Tuan-tuan, ayat itu menyentuh persoalan akidah. Bukan persoalan ibadah atau perbuatan kita. Bukan ibadah khusus, ibadah umum. Ibadah khusus memanglah tak adalah kita boleh kata sembahyang ni 4 rakaat. Tak ada. 5 waktu. Sembahyang tetap 5 waktu. Tetap 5 waktu, tak adalah 4 waktu, tak ada. Tetapi bila menyentuh selain daripada itu, amal ibadah umpamanya. Adakah, atau perbuatan kita, adakah kalau kurang perbuatan kita, maka kita terus jadi kafir? Kerana kalau pincang apa orang kata ibadah kita ataupun amalan kita, bukan ibadah, amalan kita, adakah kita terus jadi kafir? Tak. Kafah itu merujuk kepada akidah, masuk secara keseluruhan melalui akidah. Kadang-kadang amal ibadah kita sendiri ni pun lompang-lamping, compang-camping, tuan-tuan. Islam mengharamkan merokok, tuan-tuan merokok, yang mana merokok? Adakah tuan-tuan kafir? Tak. Kita tak boleh pakai seluar pendek. Mana fatwa tak pakai seluar pendek? Tiba-tiba pakai seluar pendek. Adakah tuan-tuan kafir? Tidak. Kita berdosa, tapi tidak mengeluarkan kita daripada Islam. Kafah dalam konteks ayat tersebut menyentuh persoalan akidah. Adakah orang Pakatan Harapan yang Islam menolak Islam? Siapa berani mendakwa demikian? Siapa berani mendakwa demikian? Kan? Akhirnya
Tuan-tuan, jadi kalau kita nak berbahas soal ini sebenarnya panjang. Kita boleh berbahas soal ini secara panjang. Kita boleh bahas soal ini secara panjang. Panjang sebenarnya kita boleh bahas. Tapi saya biar dekat situ. #PasMunafik habis. Habis kat situ.